Untuk maklumat hadirin, Forum Kesihatan Mental Kanser Kanak-Kanak Bertahan dan Berjuang akan berlangsung sebentar lagi. Forum pada hari ini akan dikendalikan oleh Puan Malini Rama, kaunselor berdaftar daripada Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia. Dr. Muhammad Ikhwan, selamat datang Doktor. Beliau merupakan seorang pensyarah dari Fakulti Sains dan Matematik, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak, Malaysia. Kepakaran beliau adalah dalam bidang pengukuran dan penilaian pendidikan, pendidikan biologi, pendidikan polisi, pembangunan indeks, modul dan modul. Seterusnya bersama kita Cik Crystal Ng, pakar diet Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia. Beliau menawarkan perundingan diet dan terapi pemakanan perubatan medical nutrition therapy kepada kanak-kanak dan orang dewasa yang menghidapi kanser, bertujuan untuk menyediakan sokongan pemakanan berkualiti dalam penjagaan kanser. Crystal juga terlibat secara aktif dalam projek komuniti seperti menyampaikan ceramah kesihatan dan bengkel untuk orang ramai. Seterusnya bersama kita Cik Mahira Mahmud, pejuang kanser kanak-kanak. Cik Mahira adalah seorang ahli geosains Malaysia dan pejuang kanser kanak-kanak. Beliau disangka mengidap acute myeloid leukemia dan menjalani pemindahan sumsum tulang pada umur 7 tahun. Beliau adalah anak sulung kepada 7 orang dan secara aktif memberikan sokongan dan motivasi kepada rakan-rakan seperjuangan kanser serta anak-anak yang sedang berjuang melawan kanser. Seterusnya bersama kita Cik Azura, meminati perkembangan awal kanak-kanak dan sebagai pensyarah universiti sejak 2008 tahun. Okey, beliau telah mempengaruhi beberapa generasi guru prasekolah. Beliau juga telah mengendalikan pelbagai bengkel, ceramah, forum dan seminar pendidikan awal kanak-kanak secara global. Beliau memiliki ijazah sarjana pendidikan awal kanak-kanak dari OUF dan ijazah sarjana muda sains pendidikan matematik dan sains komputer dari UTM. Okey, dedikasinya terhadap kemajuan pengawal awal kanak-kanak tercermin dalam penglibatan aktifnya dalam penyelidikan pendidikan. Beliau berpendapat bahawa sifat yang paling penting untuk seorang pemimpin dalam bidang ini adalah untuk mempunyai semangat yang sangat mendalam untuk memahami anak-anak kanak-kanak dari segi fizikal, emosi dan mental. Seterusnya bersama kita Puan Nurliana binti Maslani, penjaga kanak-kanak. Beliau berkahwin pada tahun 2008 dan mempunyai 5 orang anak. 2 daripadanya telah meninggal. Anak ketiga meninggal pada umur 4 bulan di HKL disebabkan masalah usus kolonik atrasia. Okey, yang terbaru anak kedua meninggal pada genap 9 tahun 1 bulan disebabkan germ cell tumor pada 4 bulan yang lalu. Yang sering berlaku pada ahli keluarga, yang kesan tidak langsung kepada ahli keluarga kanser. Yang pertama adalah bebanan yang merangkumi apa? Bebanan fizikal, bebanan psikososialnya, bebanan kewangan. Yang kedua, efikasi kendiri. Bagaimana dia menguruskan diri mereka sebelum menguruskan pesakit itu sendiri. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah penghargaan kendiri. Dan yang keempat adalah tekanan. 4 benda penting yang selalu berlaku kepada ahli keluarga itu: bebanan, tekanan, efikasi kendiri, penghargaan kendiri. Itu yang perlu kita titik beratkan sebelum kita mengambil menitik beratkan pesakit itu sendiri. Solution yang sangat efektif adalah kita kena, ibu bapa kita tak boleh nak putus asa. So kita kena ada schedule makan yang tetap. Untuk kanak-kanak, satu hari sebanyak kita perlukan diorang makan 3 waktu utama, iaitu sarapan pagi, tengah hari dan makan malam, dan kita kena ada 2 kali makan snack. So masa yang kita bagi tu kena tepat. So pukul 7. Okay, so kita kena consistently bagi dia makan sarapan. Lepas tu snack pagi kena pukul 10. Lepas tu tengah hari kena pukul 12. So bila kita mengamalkan tips ni, sebanyak
kanak-kanak kita dia lama-lama dia akan biasakan diri sendiri. So kita kena bagi patience sikit, kita kena sabar, lepas tu kita kena teman dia untuk makan. So tips yang kedua adalah kita kena makan bersama dengan kanak-kanak kita. Kita tak boleh nak kita bagi satu pinggan nasi di depan mata kanak-kanak sebanyak dan suruh dia makan. Sebenarnya dia tak akan makan. So kita kena makan sekali dengan kanak-kanak. Bila kita makan dengan dia, makan dengan kanak-kanak, sebenarnya budak tu dia akan rasa macam oh, ibu bapa saya tengah makan dengan saya. Lepas tu kalau kita boleh tunjukkan muka yang happy bila kita makan, contoh kalau kita makan telur depan bersama dengan budak kan. So kalau ibu bapa boleh tunjuk, wah telur ni sangat sedap, so kanak-kanak tu dia akan makan. Ya, so kita kena tunjuk muka yang rasa sedap tu, dan kita sebenarnya straightforward lah, kita nak tipu dia sikit lah. Macam tu. Ya, so kita nak tipu dia makan banyak sikit. Ya, so kita nak dia try ataupun tak cuba makanan yang baru. So yang ni adalah tips kedua. Tips yang ketiga adalah kita boleh juga involve ataupun bagi kanak-kanak kita untuk masak ataupun sediakan makanan dengan kita. Ya. Tapi janganlah suruh kanak-kanak tu potong ayam ke, yang benda-benda yang beban tak nak. Kita biar dia macam hobbies cooking hobbies ke, lepas tu peel carrot ke, benda-benda yang ringan, biar dia ada rasa dia sebenarnya a part of a person who actually dalam penyediaan makanan. So sebenarnya tujuan kita adalah kita nak mengatasi cabaran sama-sama. Bukannya kita nak bukan kita nak macam nak suruh anak saja untuk makan, asyik suruh dia makan, lepas tu kalau dia tak makan pukul. Kita tak pakai carrot and stick punya approach. Tapi apa yang kita pakai adalah bila dia buat dengan baik, so kita bagi dia reward cepat. So bila dia makan, bila kita nak dia makan contoh susu. Tadi saya ada tanya seorang kanak-kanak yang tengah menjalani rawatan. Dia kata dia tak suka susu langsung. So dia tak nak minum susu, tapi susu tu sebenarnya sangat penting untuk kanak-kanak yang tengah membesar, dan juga kanak-kanak ni dia sebenarnya tengah menerima rawatan. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita kena tanya dia, kalau tak minum susu putih, macam mana dengan susu coklat semua ni. So bila kita tanya flavor lain dia tak suka, kita boleh buat modifikasi makanan. Kita boleh guna susu tu untuk buat jelly ke, untuk buat cookies ke, benda-benda yang lain. So bila kita involve dia dalam penyediaan makanan, dia mesti akan makan. Pengalaman saya sebagai pesakit kanser telah membuatkan saya lebih kuat. Untuk kanak-kanak, saya baru je bercakap secara casual dengan dua panel sebelah saya ni. Saya kategorikan kepada dua bagi saya punya pandangan lah ya. Kanak-kanak yang bawah 7 tahun, mungkin yang belum bersekolah, sangat sukar bagi mereka untuk memberi aspirasi, memberi expression, right? Mengeluarkan emosi jika dia ada masalah atau tidak. Sebab mungkin diorang tak boleh bercakap lagi, atau mungkin belum lagi berinteraksi sosial. Bagi saya sudah berumur 9 tahun pada masa tu. Jadi saya sudah bersekolah. Jadi untuk saya mengeluarkan emosi, menggambarkan rasa sedih, rasa marah, rasa kecewa, saya sudah tahu. Pada umur 9 tahun, perjalanan kanser telah mengajar saya untuk menjadi lebih kuat. Sakit kanser bukanlah penghujungnya. Bagi saya itu adalah satu anugerah, kerana saya adalah insan terpilih untuk diberi peluang untuk merasa bagaimana adik-adik lain, kanak-kanak lain menjalaninya, right? Bagi saya, dia membuatkan saya lebih positif. Sekarang apa benda, segala perkara yang saya lakukan, saya sentiasa menjadi seorang yang optimistik. Sebab saya dah menjalani rawatan kanser, saya dah buat pemindahan susung tulang. Saya boleh katakan saya diberi peluang untuk hidup kali kedua. Selepas saya buat
pembedahan susung tulang, pemindahan susung tulang, bone marrow transplant, saya dapat balik buku baby yang imunisasi yang warna pink tu. So saya ambil imunisasi 1 bulan, 2 bulan yang macam baby. So saya diberi peluang kedua. Jadi sekarang apa sahaja halangan yang datang dalam hidup saya take it as positive. Ambil positif, optimistik. Saya akan just pergi, saya sudah fight against cancer. Saya boleh bukan kuasai dunia, jadi kuasai apa yang saya nak, matlamat saya. Jadi saya punya nasihat untuk adik-adik yang bergelut dengan kanser sekarang, stay positif. Kita lihat rakan-rakan kita boleh berjalan, bersukan dan sebagainya. Jadi matlamat kita nak jadi macam mereka. Jadi apa perlu kita buat? Kita perlu sihat secepat yang mungkin. Dengar kata doktor and ikut segala pesan doktor, dengar kata ibu bapa, and then insyaAllah kita akan sungguh dan berada seperti saya sekarang. Alhamdulillah. So, bila dia dah tahu penyakit tu, dia operation sebab masa tu dia punya paru-paru dah penuh air, dia kena buat operation untuk buang air tu. Kena pergi ke HTA untuk buang. Masa tu dia dah macam-macam, tak nak makan ubat, macam-macam lah benda dia bertantrum. Lepas tu duduk dekat dia. Adik cakap kan, sekarang dia sakit, adik kena makan ubat. Kalau dia tak nak makan ubat, dia tak baik. Masa tu tak tahu lagi kanser apa yang sebenarnya kan. Lepas tu, okey dia ikut, dia makan ubat semua, tapi dalam keadaan yang tak terima diri dia sakit. Dia tak terima yang diri dia sakit. Tapi papa dia pesan, Kak Cha, saya panggil Kak Cha kan. Kak Cha dia katakan, Kak Cha kena terima. Allah bagi kita pinjam sekejap aja. Dan bila masa dia ambil. Itu pesan bapa dia. Lepas tu, kita kena redha, kita kena ikhlas. Apa sahaja yang Tuhan bagi pada kita, itu adalah ujian. Kita kena ingat, Tuhan tu ada dekat hati kita. Pesan tu dipegang sampailah dia operation untuk 20 hari dia. Mama ada kuat. Mama ada kuat. So selepas operation tu, dia macam nak dapat semangat dia balik. Mama dia kan, rupanya dia sihat kan, ada boleh makan, ada boleh pergi sekolah, ada boleh cakap orang lain. So Alhamdulillah, kita terapkan dia dekat dia satu emosi yang positif dekat dia. Adik anak hebat, saya tak gunakan perkataan kuat sebab saya perasan, saya dah macam perasan bila kita guna perkataan kuat dekat dia, dia akan macam nak kuat dengan bapak kita. Sebab masa dekat ICU, dia paksa diri dia untuk bernafas sampai satu tahap dia punya oksigen drop. Tapi bila kita change ayat tu, kita kata, bapa dia kata, Kak Cha anak hebat. Allah bagi papa dengan mama punya anak yang sangat hebat. Baru dia follow. Terus dia punya oksigen, dia punya tu cantik setiap hari. Dan dari situlah dia mula start redha. Dan apa sahaja yang doktor buat pada dia tak mengeluh, tak cakap apa-apa, cuma kata mama, adik banyak dosa ke? Dia kata, so kata adik, tak boleh cakap macam tu. Adik anak hebat, Tuhan bagi ujian sebab adik terpilih. Jadi adik kena lalui ni satu persatu, adik kena redha, adik kena ikhlas. Apa sahaja yang Tuhan bagi pada adik, insya-Allah benda apa yang kita lalui nanti akan dapat bahagia akan datang. So daripada situ dia full sampai satu tahap sebelum dia masuk ICU. Sebelum masuk ICU masa tu dia dah 2 kali drop pengsan. Kali kedua dia pengsan tu, dia nampak saya sebagai seorang mak menangis. Delap air mata saya, mama adik okey, adik kuat. Dan satu lagi yang saya sangat daripada apa kata-kata positif kita bagi tu, di dalam ward ICU tu dia boleh nak bangun dalam keadaan pakai prosedur dia. Mama dia tunjuk bila kami sampai, bila doktor kata dah ada rawatan, kami masuk jumpa dia, papa, mama, adik, dia tunjuk. Itu satu benda yang orang kata positif. Kita bagi dia satu perkataan yang sangat-sangat terkesan pada hati dia. So sampai hari ni dia boleh nak pergi tu, sebelum nak pergi tu, adik ingat kita pinjaman Tuhan.
Bila-bila masa Allah boleh ambil. So dia pergi dengan hati yang tenang dan waktu tidur dia pergi. So kalau pesanan saya lah pada ibu-ibu yang bila doktor kata okey tak ada rawatan dah stop, jangan putus asa, doa dan terus berdoa, nanti kata semangat. Melainkan kalau kata benda tu dah tak boleh diselamatkan, itu antara kita dengan Allah dan Allah saja yang tahu. Dan tak perlu putus asa, Tuhan tu dengar doa kita. Pandangan saya dari sudut perkembangan kanak-kanak, macam mana kita nak share dengan anak-anak yang mengidap kanser ni, macam mana kita nak cakap. Which is like tadi Mahira so dia tanya saya, dia kata untuk dia 9 tahun dia dah boleh faham, tapi untuk 7 tahun ke bawah tu macam mana kita nak cakap dengan anak-anak kita. Alright, baby kan, dia let's say like 9 or 8 months, dia boleh tahu situations tu tegang ataupun tidak dalam keadaan rumah. Dia tak boleh cakap. So kita sebagai parents ataupun sebagai orang yang di sekeliling diorang, jangan ingat diorang tak faham apa yang berlaku. So first of all, create a safe space. Okay, jangan keadaan tu jangan terlampau tegang. Maksudnya kita takut, kita tak nak cakap depan dia. So benda-benda tu yang kita sembunyikan tu adalah mempengaruhi emosi dia sebagai anak-anak. Okay, so kalau 4-5 tahun kita dah boleh cakap, okay, ada luka kecil. Orang sakit dia macam-macam, demam, ada sesama, ada batuk, okay, luka kecil kita pakai plaster, okay, dan mereka dah faham, rasanya kalau kita bagi ubat batuk dia akan mengantuk. Okay, so mungkin kita akan cakap, okay, sekarang ni kita ada satu lagi penyakit, nama dia kanser. Okay, so bila ada cancer, this is the treatment that you kena lalui. Okay, dan apa efek-efek dia kita cakap. Kita kena terangkan dengan dia dan berterus terang sebab dia perlu tahu. Kalau dia tak tahu, itu badan dia, itu diri dia. So itu yang mengganggu emosi dan bagi dia peluang untuk buat decision. Okay, kita boleh like okay, cakap hari ni kita nak pergi klinik, kita nak buat ni. So apa you nak buat sebelum tu? You nak pergi toilet dulu ke? You nak baca buku dulu ke? You nak jumpa papa dulu ke? You nak jumpa mama dulu ke? These are the things. Siapa yang nak ikut dia dalam jumpa doktor? No, things like this. Okay, there's one more. Just recently, just last Friday, one of my staff, she's a lecturer in early childhood education. So her daughter is like 8 months old. Ada lump dekat belakang, which we don't know what is it yet. So she text me. I just came back from Sabah actually for the conference. So she just text me. She's in Sabah. She told me that dia kata anak dia hari ni masuk MRI. So she send a picture dekat ward lah, dekat ward. So anak dia macam happy je. 8 bulan, so dia tak tahu apa-apa kan. So my semua kata cakap, what did you do? Did you tell her? Okay, sebab dia kena puasa, nak masuk MRI kena puasa. So ya dah, dia cakap dah sebab dia ada background early childhood kan. Jadi sebelum tu dia kata ya, dah keluar rumah tadi dia dah siap-siap dah bagi tahu anak dia, hari ni kita nak pergi hospital. Okay, esok you kena puasa, you tak boleh makan, tak boleh minum susu, bukan mama tak nak bagi susu. So benda-benda macam ni adalah satu benda yang memang kita cakap dengan anak-anak. Dan kita jangan label anak kita tu sebab dia kecil dia tak faham. Okay, sebab dalam pendidikan, dalam childhood ni kan, perkembangan kita boleh, actually observation kita adalah sangat penting. Kita rasa dia tak tahu yang mana satu botol, tapi tiba-tiba bila kita cakap botol, dia tengok mata dia dekat botol. So sebenarnya dia tahu. Okay, itu inilah lagi satu, ya, create learning space lah. Safe space for them to express their feelings. Saya lebih tekankan kepada ibu bapa lah, ibu bapa penjaga ya. Mereka yang menerima takdir ni adalah mereka yang telah dianugerahi Tuhan satu kuasa yang amat kuat. Pesakit ni memang dah menerima dah, tapi ibu bapa yang menerima anak mereka itu, mereka ni ada satu, orang cakap setiap agama pun melatih kita untuk sentiasa positif. Dan bila kita positif, kita senyum, kita memudahkan pesakit-pesakit, insya-Allah Tuhan akan memudahkan kita untuk menguruskan apa yang kita kena. Jadi yang pertama saya memberi perhatian kepada parents atau penjaga, jaga kesihatan fizikal kita dulu. Jaga fizikal, seperti macam parents kan, sebelum dia bercakap dengan anak, dia kena ada satu perlindungan pada diri dia.
apa yang nak perlu cakap, adakah aku bercakap ni akan memberi kesan kepada kita punya pesakit ataupun kepada diri kita. Kadang-kadang kita bercakap ni kenakan diri kita. Bila kita kenal diri kita, kita tak tunjuk emosi itu pada anak, tapi secara tak langsung emosi itu anak-anak dapat. Mama ni bersedih ke ni? Kenapa dengan mama ni? Jadi kita kena jaga fizikal kita. Fizikal kita makan, diet penting. Selain kita diet bersama dengan pesakit, kita pun jaga diet kita juga. Jangan susah hati tak ambil makanan. Susah hati tengok, fikirkan kewangan contohnya kan. Bagaimana nak buat treatment ni. Cuba jaga kesihatan seperti biasa. Kita tahu parent ada dia punya pemikiran, dia nak menjaga pesakit, tapi kita kena kontrol diri kita. Siapa lagi efikasi diri lah. Kita yang kena jaga diri kita. Jaga kesihatan tidur kita, tidur yang cukup, makan ikut diet yang sepatutnya. Kemudian yang kedua, psikososial kita, emosi lah. Emosi itu kena stabil. Kerana emosi itu, kalau emosi itu tak stabil, kita akan menunjukkan satu negatif kan, side negatif kita. Pesakit akan lihat, pesakit akan sedih, kita sedih, jadi kita akan menambah kepada bertahan. Kita akan mempercepatkan proses tu. Kalau kita tengok, kalau pakar-pakar kanser kan, kalau kita emosi tak stabil, sel tu makin cepat bertambah. Jadi jaga. Yang ketiga tu kewangan. Bila kewangan tu yang tak stabil, kewangan tu kita ada berbagai persatuan yang boleh membantu kita. Cuba kita berkawan macam ni bagus. Bila kita berkongsi maklumat, macam tadi kita dengar penceramah cakap, duit dia tidak boleh bagi, tapi di segi bantuan untuk konseling dapat, boleh kan? Pakar-pakar konselor akan datang, pakar pemakanan akan datang. Kita ada kawan macam ni, kita betul kita ada kawan. Jadi kita secara tak langsung kita telah menjaga satu kita punya environment kita, create the environment yang selamat untuk kita dan juga untuk pesakit. Maka saya rasa positif itu yang akan membuatkan kita lebih kuat. Kekurangan secara makan adalah kesan sampingan yang paling ketara semasa kanak-kanak menjalani rawatan kemo, radioterapi ke. So macam mana kita nak mengatasi kesan sampingan ni adalah, yang pertama sekali kita kena mengenali apa jenis makanan yang kanak-kanak suka. So contoh, kalau kanak-kanak tu dia suka makan mihun, janganlah kasih nasi kan. So kita bagi mihun, tapi macam mana kita nak bagi mihun tu dia lebih tinggi tenaga dan protein. So bila kita bagi mihun, kita jangan bagi mihun sup ke, ataupun cuma macam mihun tanpa ayam, just mihun goreng je. So bila kita bagi mihun goreng dengan macam kita tumis dulu dengan bawang ke, garlic ke, semua ni. Lepas tu kita kena tambah telur dan ayam sekali. So bila kita tambah telur dengan ayam sekali, dia jadi tinggi protein. Kalau kita gorengkan mihun tu, dia jadi tinggi tenaga sebab kandungan lemak tu. So kalau kita banding mihun sup dengan mihun goreng, sebenarnya mihun goreng dia punya kandungan tenaga dan kandungan protein adalah lebih tinggi. Salah satu contoh yang lain adalah kalau kita bagi roti putih dan roti telur. Roti telur kandungan lemak, kandungan tenaga dan kandungan protein dia lebih tinggi. Ya, jadi sebenarnya kita kena tahu apa kegemaran makanan kanak-kanak dulu, lepas tu kita buat modifikasi. So sebenarnya tahap pertama yang biasanya pakar diet akan lakukan adalah melalui pemakanan. Kalau melalui pemakanan, kanak-kanak tu masih tak boleh nak capai keperluan tenaga dan protein dia semasa menjalani rawatan, kita akan bagi susu. Kita akan pilih susu yang sesuai untuk kanak-kanak. Macam contoh, saya rasa ibu bapa di sini tahu, saya rasa kebanyakan korang semua tahu apakah jenis susu yang biasa kanak-kanak ambilkan. Kita ada Pediasure, lepas tu kita ada Nutrient Junior, kita ada Similac, kita ada sebagainya, Enfalec ataupun Lactogro. Sebenarnya kita ada banyak jenis brand dan jenis susu di market. Tapi apa jenis susu ataupun formula macam mana yang sesuai untuk kanak-kanak anda, sebenarnya perlu dinilai oleh pakar diet. Ya.
terutamanya untuk kanak-kanak yang tengah menjalani rawatan. So kita tak, saya sebenarnya cadangkan jangan kita bagi susu semata-mata saja, kita kena pilih yang paling sesuai untuk kanak-kanak kita. Lepas tu yang sebenarnya untuk kekurangan selera makan ni, kalau dia berlaku dalam kalangan kanak-kanak yang dia masih boleh jalan, dia masih boleh pergi buat rawatan semua ni, ya, so sebenarnya saya rasa masih okey lagi. Tapi kalau kekurangan selera makan ini berlaku dalam kalangan kanak-kanak yang dia menghadapi kematian, dia macam doktor kata dia hanya ada 1 bulan je ataupun 2 minggu je survive. So macam mana kita nak mendorong ataupun meningkatkan keperluan dia punya intake, dia punya pengambilan tenaga dan protein. Yang ni sangat-sangat mencabar untuk saya. So sebenarnya saya ingin nak sharekan sikit satu case yang saya jumpa. So adik ni nama dia Taufik. So Taufik dia sebenarnya dia diagnose dengan bone cancer. Lepas tu masa saya jumpa dia, doktor kata dia hanya tinggal 3 bulan je sebab relapse. So bila saya jumpa Taufik, adik memang rasa, saya tanya adik rasa nak makan apa? Lepas tu adik Taufik kata dia tak rasa nak makan apa-apa. So saya tanya mak dia pula, apa makanan yang dia biasa makan ataupun dia suka sangat? So mak dia kata dia suka makan bubur. Tapi masa tu dia tak lalu nak makan, dia tak boleh nak masuk langsung. So dia bedridden. Lepas tu apa yang kita tanya, saya assess lagi dia punya pemakanan. So saya list down apa makanan yang dia biasa ambil sebelum dia baring dekat bed, you know. Yeah, so lepas tu saya tahu, lepas tu Taufik dia share dengan saya, dia suka minum bunga teh air kotak tu. Ya, teh bunga. Dia suka tu. So saya cakap dengan mak, okey, belikan yang tu untuk dia. Sebab masa ni kita memang kena tengok apa kegemaran dia. Macam contoh untuk semua orang rasa soalan ni macam soalan yang biasa saja. Tapi bila kita berdepan dengan pesakit ataupun terutamanya kanak-kanak yang masa hidup dia sangat singkat, so soalan ni sebenarnya sangat-sangat penting. So kita assess one by one apa makanan yang dia suka. Lepas tu kita cakap dengan mak. Lepas tu satu lagi dia cakap dengan Taufik, dia kata dia tanya saya, kakak, sorry, saya panggil saya kakak, saya bukan aunty. Ya, so dia panggil saya kakak, kalau saya makan boleh tak saya sembuh? So apa yang saya nak cakap? So lepas tu saya stop sekejap, saya fikir. Saya cakap lepas tu saya cakap dengan dia, yang ni kakak tak boleh pasti. Tapi apa yang saya boleh pasti adalah kalau Taufik makan, Taufik akan dapat tenaga dan main dengan adik-beradik. Ya, lepas tu dia start makan. Lepas dia start makan sikit, walaupun tak banyak lah, tapi dia makan sikit-sikit. Lepas beberapa hari dia boleh keluar dari bilik, lepas tu duduk dekat living hall. Dia cakap dengan adik dia. So sometimes kan kita tak boleh, kita tahu kita tak boleh nak cure the patients, tapi apa yang kita boleh buat adalah kita support dia semasa until the end, semasa sepanjang journey dia. Saya didiagnose masa umur saya 9 tahun, maksudnya sekolah rendah. Saya sekolah rendah, saya tak bersekolah hampir 3 tahun. Okay. Semasa saya sekolah rendah, ibu bapa saya sering berkomunikasi dengan pihak sekolah. Jadi saya semestinya rindu pada rakan-rakan, rindu nak bersekolah. Waktu saya menjalani rawatan, kita tak ada lagi teknologi video call ke FaceTime semua. Kita buat cara, orang kata cara old school. Kita tulis surat, rakan-rakan tulis surat, tulis kad, and then lepas tu
cikgu akan bagi kepada ayah dan ibu saya, dan dia akan lepas dia kepada saya. Ini memberikan saya motivasi. Saya nak pergi balik ke sekolah kan, jadi saya perlu sembuh. Itu yang memberi saya semangat. Jadi selepas itu saya masuk sekolah menengah tingkatan 1. Cara saya berinteraksi, because saya is transition daripada sekolah rendah dan kepada remaja. Bagi saya sangat sukar sebab bila mereka tahu yang anda ni seorang pesakit kanser atau bekas pesakit kanser, rasa simpati tu automatik simpati. Jadi kita sebagai pesakit atau bekas pesakit ni, kita tak nak simpati. Kita nak, kalau boleh, kita nak dilayan sama rata, sebab kita nak diberi peluang merasa macam mana rasa kehidupan normal tu. Jadi untuk ini bagi saya memberi saya cabaran. Jadi apa yang saya lakukan, saya pergi balik kepada hospital dan saya tanya doktor saya tanya nurse, ada tak pesakit-pesakit yang lebih kurang umur saya lebih kurang umur saya atau lebih berusia daripada saya nak cakap dengan mereka. So dari situ saya berkawan dengan rakan-rakan seperjuangan. Kita ada satu kumpulan yang sentiasa memberi sokongan, motivasi sesama sendiri. Sebab siapa lagi yang tahu apa yang kita rasa, memahami kalau bukan rakan kita sendiri. Jadi saya sendiri memang ada kumpulan sokongan saya sendiri daripada remaja. Jadi sewaktu masa kecil kita berinteraksi, kita bawa ibu bapa. So bukan untuk pesakit saja ya, untuk caregiver ataupun ibu bapa, mereka juga diberi peluang untuk berkongsi rasa dengan ibu bapa yang lain. Bagi saya itu adalah satu perkara yang sangat penting dan sangat memberi pertolongan dari segi emosi. Bagi kanak-kanak, bagi pesakit sendiri, seperti doktor cakap, pesakit sendiri memang dah sakit, tapi keluarga sendiri, contoh saya, adik-beradik saya pada masa tu 4 orang, sekarang saya 7 orang. Ibu bapa saya perlu fokus pada yang lain juga kan. Mungkin dengan kumpulan ni dia boleh tolong kita jaga anak sewaktu yang kita tak boleh nak pergi fokus. So kumpulan sokongan. Dan bila saya masuk universiti, saya tak declare pun saya bekas pesakit kanser. Dan saya seorang geologis. Saya belajar geologi, 80% adalah di lapangan. Semasa saya sign up untuk belajar geologi, doktor saya sangat against this. Okay? Kenapa you nak pergi panjat ke gua ke apa kan, ke bawah panas. Saya cita-cita saya dulu dari dulu nak menjadi doktor, tapi ada certain masalah, jadi saya tak dapat jadi doktor. Now sekarang saya jadi doktor batu. Geologi tapi dengan lebih pada alam. Apa yang saya nak berimas, apa yang cuba saya sampaikan dari segi social interaction. Pertama, untuk kanak-kanak, mungkin sekarang ada FaceTime, teknologi video call. Mungkin boleh buat virtual playtime, sebab kita punya imunisasi badan masih kurang. Jadi untuk berjumpa sangat sukar. Jadi kita create Google Meet ke, and then interaksi. Kalau boleh untuk jika masih dalam sesi persekolahan, saya rasa untuk berinteraksi dengan guru, bagi mereka faham keadaan anak anda, and then sekolah tu prepare environment yang selesa. Jadi bagi saya itu sangat membantu. Cuma saya rasa untuk pesakit kanser atau bekas pesakit kanser, dilayan dengan rasa simpati itu adalah satu yang kami tanya. Kita sebagai parent yang ada anak-anak yang sakit kanser, emosi kita kena jaga. Apapun, bila kita sedih, anak kita akan sedih. Otomatik dia akan tahu. Emosi tu kita kena jaga. Kalau macam saya, bila dia mengamuk, tak nak makan ubat ke, dia tantrum apa benda semua, dia akan meracau-racau, saya akan diam. Sebab macam cik cakap, Cik Wajib cakap tadi, umur arwah saya kira sama dengan dia sakit. Dia tantrum, dia mengamuk. So cara saya untuk saya tenteramkan diri saya masa tu, saya bangun dan saya keluar. Sebab masa dalam wad,
dan depan tu adalah nurse punya tempat. Saya bangun dan saya duduk situ, saya biarkan dia menjerit. Saya biarkan sampai dia okey. Mama, adik dah okey, saya masuk. So doktor kat situ, nurse kat situ faham. Bila dia mengamuk ke apa, dia akan menjerit-jerit. Jadi kita jadi parent ni, kalau anak yang umur yang boleh mengamuk, boleh tantrum, memang perlukan banyak sabar, kena jaga emosi sangat-sangat. Yang macam baby pun macam tu juga. Macam cik cakap tadi, baby hanya boleh menangis. So sabar tu sangat-sangat tinggi. So Syakira pun bila satu saat dia tak boleh bercakap, dia akan menjerit. Sama macam mana baby. So sabar, emosi tu memang kena jaga. Dan satu lagi pesan saya, kalau yang masa umur yang dah 7 tahun ke atas tu, kita tak boleh tipu. Kalau dia sakit, macam Puan Nurul cakap tadi, dia sakit kanser, cakap sakit kanser. Sebab bila saya bagi tahu dia dalam perut dia ada benda jahat, dia Google dalam YouTube, dalam search, and then dia buat YouTube sendiri, pejuang kanser. Dia ada Google, dia ada YouTube sendiri, saya tak tahu. So bila saya tanya, adik buat YouTube? Adik buat apa, macam mana tahu ada sakit kanser? Adik Google mama tak nak cakap, adik buat sendiri. So dia ada YouTube dia sendiri, sebab saya tak nak bagi tahu. Sebab tujuan saya tak nak bagi tahu sebab saya takut kesikit hati dia. Tapi sebenarnya tidak. Zaman sekarang anak-anak yang umur 9 tahun, 8 tahun, diorang dah sangat intelijen. So kita kena terangkan apa yang berlaku pada diri biar dia boleh lebih lapang. So pada ibu tu memang emosi tu sangat penting lah. Dan saya nasihatkan zikir tu jangan lepas. Untuk orang Islam, zikir jangan lepas. Untuk orang yang non-Muslim, ada doa-doa yang perlu amalkan, dan itu adalah yang boleh menenangkan kita sebagai parent untuk atasi emosi-emosi yang anak-anak kita. Alhamdulillah. Kita tengok kanak-kanak yang paling disuka sekali apa? Main, right? So that is the best way to teach kids lah. Okay, so kita kena sediakan satu play and learning environment. Macam saya sambung tadi cerita anak kawan saya di hospital, saya cakap, why not you buat kemah, ikat selimut tu, ikat dekat, sebab anak ni malah katil, I takut jatuh. So saya cakap dengan dia, ikat dekat katil hospital tu, jadikan kemah. And then dia cakap, nanti nurse sekali nak main. Alright, so that is the thing. And then bawa toys, and then use sebagai sebenarnya satu toys tu bukannya setakat dia main. Okay, kalau dia bagi car kan, katakan kereta, warna tu adalah pelajaran juga. Bahasa kan, words. Okay, tayar tu ada berapa, ni tayar dia, keyword. So bukan setakat bagi anak-anak main sahaja, tapi be there for them untuk main dengan diorang. Okay, so ini explain dekat orang, lepas tu kita jalan, kita panjat bukit, okay, kereta ni, gunakan imaginations. Okay, satu lagi, kalau you rotate the toys. Okay, kalau mainan you ada 2 je pun, seminggu satu mainan, minggu depan you bawa. Jadi benda tu akan buat anak-anak being motivated, dia masih interested dengan mainan tu. Sebab kalau hari-hari dia jumpa benda yang sama, dia tak akan nak main lagi, dia dah boring dah. So sorok dulu, minggu depan bawa mainan tu balik. Okay, so rotate it. So and every time dia main tu akan ada satu benda baru. Kita boleh dengan nyanyi ke, dengan boleh masukkan maths, boleh masukkan macam-macam kat situ.